Hai, selamat sejahtera murid-murid semua. Apa khabar? Hari ini kita akan meneruskan sesi PDPR kita dalam nilai kesederhanaan. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 64. Tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah Saya Bersikap Sederhana. Sebelum kita meneruskan pelajaran pada hari ini, ingin cikgu beritahu kepada murid-murid bahawa objektif pelajaran kita pada hari ini ialah murid-murid akan dapat membezakan antara pemakanan secara keterlaluan dan juga pemakanan secara sederhana. Yang mana satu pilihan murid-murid? Baiklah, kita akan teruskan. Mari tonton video ini murid-murid. Murid-murid akan belajar bagaimana cara untuk membina jadual dan seterusnya menyelesaikan tugasan pada hari ini. Sila ikuti dan fahamkan video tersebut. Murid-murid perlu buka pada bahagian Microsoft Word. Kita hendak membina jadual seperti dalam buku teks muka surat 64. Jadual ini perlu disediakan dahulu. Klik button insert column. So kita pilih 3 baris dan 2 kolom. Typekan pemakanan secara sederhana pada kolom yang pertama dan juga pemakanan secara keterlaluan. Baiklah, dalam ruangan ini kita akan tampalkan gambar yang akan kita cari daripada carian Google. Baiklah, selepas membina jadual ini di bahagian Microsoft Word, murid-murid perlu pergi ke carian Google. Di carian Google, typekan perkataan makan dan tekan butang enter. Di sini murid-murid perlu tekan image untuk Google memaparkan gambar-gambar yang berkaitan dengan makan. Banyak gambar di sini, jadi cikgu hendak murid-murid pilih satu gambar pemakanan secara keterlaluan. Caranya pilih pada bahagian gambar tu, klik kanan dan tekan butang copy image. Pergi semula kepada Word Study, pergi ke kolom, klik kanan dan tekan button paste. Paste tampal maksudnya ya. Jadi gambar murid-murid telah ada di bahagian itu. Kita pergi semula pada bahagian carian Google tadi. Kita cari gambar pemakanan secara sederhana. Mana gambarnya? Mari kita cari. Baiklah, cikgu dah jumpa gambar seorang murid perempuan, budak perempuan makan secara sederhana. Kita pergi pada gambar, klik kanan, copy image, pergi semula kepada Word Study dan klik kanan, tekan paste atau tampal paste. Jadi gambar sudah ada pada Microsoft Word yang jadual yang murid-murid buat tadi. Kita adjust kedudukan supaya nampak kemas, sama rata. Kita besarkan sedikit tulisan, pergi pada home dan pilih saiz yang murid-murid mahu. Jadi jadual murid-murid akan nampak lebih besar. Boleh pilih warna untuk nampakkan tajuk di situ. Baiklah. Sekarang jadual murid-murid telah pun ditampalkan dengan gambar. Baiklah murid-murid, sekarang kita perlu lengkapkan atau kita perlu membuat perbandingan. Apakah perbandingan pemakanan secara sederhana dan kesan pemakanan secara keterlaluan? Perbandingan dari segi kesan. Yang pertama, apabila seseorang itu makan secara sederhana, dia tidak mudah tercekik sebab dia makan sedikit demi sedikit. Jadi, seorang yang makan secara sederhana kesannya tidak mudah tercekik. Yang kedua, apa kesan pemakanan secara sederhana? Cuba murid-murid fikir.
Ya, bersih dan juga tidak bersepah. Bila murid-murid makan secara sederhana, tempat makan murid-murid sentiasa kemas dan tidak berterabur. Okey. Baiklah, mari kita lihat apakah kesan pemakanan secara keterlaluan. Keterlaluan ni bermaksud berlebih-lebihan makannya. Murid-murid tengok orang dalam gambar tu berapa banyak biji burger ada. Dan lihat saiz badan orang tersebut. Ya, kesan yang pertama ialah boleh mendapat obesiti. Obesiti ni bermaksud kegemukan. Dia adalah satu penyakit ya murid-murid. Kemudian bila makan secara keterlaluan, kadang-kadang tidak semua makanan itu dihabiskan. Jadi makanan yang tidak habis itu akan terbazir. Dan juga ini akan menyebabkan pembuangan makanan. Agak-agak apakah tugasan murid pada hari ini? Baiklah, sekiranya murid mempunyai kemudahan untuk menyediakan tugasan seperti dalam gambar, iaitu membina jadual, menampal gambar dan menulis kesan pemakanan secara sederhana dan pemakanan secara keterlaluan menggunakan komputer ataupun laptop, murid-murid boleh meneruskan tugasan ini. Tetapi jika tidak, murid-murid hanya perlu tulis jadual ini ke dalam buku tulis. Baiklah murid-murid, itu sahaja tugasan murid-murid ya. Sekiranya tidak mempunyai peranti yang lengkap, murid-murid hanya perlu tulis semula paparan pada skrin cikgu pada hari ini. Selepas selesai menyelesaikan tugasan PDPR, murid-murid boleh hantar gambar tugasan kepada cikgu melalui Telegram. Baiklah murid-murid, itu sahaja PDPR kita pada hari ini. Terima kasih dan tahniah cikgu ucapkan kerana murid-murid berjaya mengikuti PDPR pada hari ini. Jumpa lagi pada sesi PDPR akan datang.